السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah. Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab azan. Hadis seterusnya, hadis 210. Katanya wa an Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. Maksudnya, daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Uthman bin Abil As radhiyallahu ta'ala an, bahawa dia pernah mengajukan usul, wahai Rasulullah, lantiklah diriku menjadi imam kaumku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menjadi imam kaummu, namun ikutlah kemampuan orang yang paling lemah daripada mereka, dan ambillah tukang azan yang tidak meminta upah dari azannya. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 orang ulama hadis dan dinilai hasan oleh Imam Tirmizi dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Uthman bin Abil As, yang mana satu ketika pada tahun, tak silap ingat, tahun yang ke-9 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama rombongan kaum dia mari ke Madinah. Tak ingat dia ni daripada puak Thaqif. Dia mari daripada Taif, tak silap ingatlah. Mari ke Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia memeluk Islam dah. Jadi nak belajar agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai di Madinah, dia dengan puak-puak dia sampai di Madinah, maka Rasul menempatkan dia dalam masjid supaya dia belajar Al-Quran melalui dia dengar daripada Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakat belajar Quran. Kaki balik ke kampung nak semayang kena baca Quran. Jadi mesti dia kena belajar. Jadi dipendekkan cerita, Uthman bin Abil As adalah, kalau kira dalam rombongan tu, dia orang paling muda lah. Orang paling muda. Dan dia orang yang paling kuat belajar. Dia orang yang bersungguh lah, cakap kita lain bersungguh juga, tapi dia lebih lagi. Dan ketika dia duduk Madinah saat itu, peluang dia duduk Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dia belanja sungguh Quran. Dan dia orang hak yang paling pandai di antara kumpulan hak yang mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lepas daripada tu, maka dia pun kabur kepada Rasulullah, minta daripada Rasulullah, Rasulullah, latih hamba jadi imam. Dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah lantik dia menjadi imam kepada kaum dia kat gini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabur lagu mana? Rasulullah kata, "Mung adalah imam kepada mereka itu." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik dia menjadi imam kepada kaum dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam adalah pemimpin. Imam adalah pemimpin. Sebab itulah di zaman Rasulullah yang menjadi imam sembahyang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam di dalam sembahyang adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bahkan ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Imam Abu Bakar di dalam sembahyang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup adalah menjadi alamat bahawasanya Abu Bakar juga layak menjadi pemimpin kepada umat Islam setelah daripada kewafatan Rasulullah. Kan selepas daripada kewafatan Rasulullah, sahabat duduk berbincang siapa hak yang akan menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipendekkan cerita, sahabat melantik Abu Bakar menjadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara alasannya adalah kalau sekiranya Rasulullah redha Abu Bakar menjadi pemimpin dalam ibadat kita, dalam hal akhirat kita, maka tidak menjadi masalah dia menjadi pemimpin dalam hal dunia kita. Akhirnya dilantik Abu Bakar menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda kita nak khabar, imam ni adalah pemimpin, tu imam. Imam adalah pemimpin. Maksudnya kita dalam sembahyang kita ada seorang pemimpin hak yang memimpin kita, hak belakang kena ikut belaka. Apabila dia rakaat, akad takbiratul ihram. Apabila tu imam akad takbiratul ihram, kita kena akad takbiratul ihram. Bila tu imam rakaat, kita kena rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikutkan. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila tu imam akad takbir, mungkin akad takbir belaka. Jadi tu imam adalah pemimpin. Maka kita faham daripada hadis ni bahawasanya bagi orang yang berkelayakan, orang yang berkelayakan, yang dia tahu bahawasanya dia berkelayakan dan dia mampu menjalankan tugas tersebut, boleh dia meminta jawatan tersebut. Jadi tidaklah menjadi kesalahan seseorang tu meminta jawatan menjadi imam kalau sekiranya dia mempunyai kelayakan untuk menjadi imam. Kerana ada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Uthman bin Abil As, pernah meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik dia menjadi imam. Okey, itu yang pertama. Begitu juga bukan setakat di dalam hal akhirat, begitu juga dalam hal dunia, dalam hal pentadbiran. Kalau sekiranya kita rasa kita yang berkelayakan, yang pertama, yang keduanya kita tidak melihat bahawasanya ada orang yang berkelayakan berbanding dengan kita. Tapi bukan kerana kesombongan kita, bukan kerana riak kita, bukan kerana ujub kita, bukan kerana sombong kita. Memang kita tengok sungguhlah. Maka tidak menjadi masalah kita meminta untuk menjawab jawatan tersebut. Sebagaimana pernah Nabi Yusuf alaihi salam meminta untuk menjawab jawatan menjaga perbendaharaan di negara Mesir. Jadi negara Mesir akan dilanda kemara yang cukup kuat selama 7 tahun. Sebelum daripada tu Allah Ta'ala suburkan bumi Mesir selama 7 tahun. Jadi ketika bumi Mesir itu subur, maka kena tanam molek apa semua sekali dan kesipang molek. Maka perlu kepada seorang hak yang jaga perkara tersebut. Orang hak yang menjawab jawatan tersebut bukanlah orang hak yang biasa-biasa. Maka Sayyidina Yusuf alaihi salam dia meminta untuk menggalaskan tugas tersebut. Sehingga kan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah tersebut, kata Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadilah aku ni pembendaharawang dipanggilkan di bumi Mesir ini, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan aku orang yang mempunyai pengetahuan.
Jadi tidak menjadi masalah sekiranya meminta jawatan dengan syarat. Dengan syarat kita orang yang berkelayakan dan kita melihat bahawasanya kalau kita tidak mengambil jawatan tersebut maka menyebabkan berlaku masalah yang besar, maka tidak menjadi masalah. Okey. Adapun kalau sekiranya bukan kita seorang yang berkelayakan, orang lain pun juga berkelayakan. Bahkan mungkin ada orang yang lebih berkelayakan daripada kita, maka tidak boleh sama sekali kita meminta jawatan tersebut. Hukum dia adalah haram. Hukum adalah haram. Nabi SAW larang. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW pesan kepada seorang sahabat dia. Nama sahabat dia adalah Abdurrahman bin Samurah. Kata Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, mung jangan sekali-kali meminta untuk menjadi pemimpin. Jangan sekali-kali meminta untuk menjadi pemimpin. Maka sebab itulah kata ulama, haram sama sekali kita meminta menjadi pemimpin, melainkan dengan syarat-syarat yang kita sebut sebelum daripada ni. Sebab dia kata Rasulullah, fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau sekiranya mu minta menjadi ketua dan diberikan jawatan tersebut kepadamu kerana permintaanmu, maka diserahkan kepadamu. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memberi pertolongan. Allah Ta'ala tidak memberi pertolongan. Sedangkan kita duk atas ni, hak bawah kita macam-macam orang, kita perlu kepada pertolongan daripada Allah. Sah kata ketua hak yang lebih besar, pengurusi masjid pun macam-macam kan. Kalau tak tahan, tak boleh nak jadi pengurusi masjid. Tembok aku, tembok hak ni, tembok hak ni, tembok macam-macam. Jadi, tapi kalau hak yang tembok tu suruh duduk dalam pun lebih teruk lagi. Cuma kita nak khabar kan, kita nak khabar ialah macam-macam orang yang berada di bawah kita, maka perlu kita kena sabar, kita perlu kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak, kita cari tuntut jawatan tersebut, jawatan menjadi pemimpin, kita minta, kita nak juga pun semua sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi pertolongan. Tapi kata Rasulullah, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau sekiranya mung diberi jawatan tersebut tanpa meminta, bahkan orang pilihmu berdasarkan kepada kelayakanmu, maka u'inta 'alaiha, mung akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tidak boleh kita meminta jawatan. Baik, sama juga dengan hal menjadi imam. Kalau sekiranya kita bukanlah orang yang lebih berkelayakan, tapi kalau misalnya kita nak minta orang tolak kita, teruskan. Jadi naik jangan tolak aku tolak mu, naik. Dia kadang-kadang kita mu tolak aku tolak mu. Dia kadang-kadang tepat hak yang ramai orang pandai ni lebih bermasalah dengan tepat orang pandai ada seorang dua je. Jadi dang tepat ramai orang, mu agak aku agak kamu, mu agak aku agak kamu, seorang nak naik. Hak tu duduk celah tu, hak tu duduk celah tu, hak tu duduk celah tu, pakat agak sama di antara satu sama lain. Tapi kalau seorang hak pandai, pakat dia je naik. Kadang-kadang lah kita katakan. Baik. Jadi kesimpulan, benda hak yang kita nak khabar, masalah menuntut satu-satu jawatan, kadang-kadang hukum dia adalah dibolehkan, kadang-kadang tidak dibolehkan. Dibolehkan apabila cukup syarat-syarat dia. Yang pertamanya adalah ketika memang kita mempunyai kelayakan. Sebagaimana dia, Uthman bin Abil As, orang yang paling banyak ingat Al-Quran di dalam rombongan tersebut. Sebab itulah diminta Rasulullah SAW agar dia dijadikan imam bagi kaum dia. Maka Rasulullah SAW jadikan dia imam kepada kaum dia. Baik, seterusnya kata Nabi SAW lagi, kamu menjadi imam kaummu. Tapi kena ingat, ketika mu jadi imam, mu jangan sedar. Dalam masa yang sama, mu menjadi pemimpin, mu kena ambil berat tentang orang yang berada di belakangmu. Dan bukan dalam hal sembahyang saja, bukan dalam hal dunia. Sebab itulah pemimpin yang tidak pernah melalui kesusahan, dia memang cukup teruk. Sebab dia tidak menghayati kesusahan yang dialami, yang dilalui oleh rakyat dia. Kalau pemimpin yang pernah mengalami kesusahan sebelum daripada ni, kita akan melihat bahawasanya keadaan dia lain daripada pemimpin yang tidak pernah melalui kesusahan. Memang tidak ada siapa pun yang dapat menafikan hal ini. Baik, jadi sekarang ni mu jadi tu imam, Rasul kata mu kena perhati orang belakangmu. Maksudnya mu kena ambil berat lah tentang rakyatmu.
Mu kena ambil berat orang belakang mu, makmum mu. Mu kena tengok hak mana hak yang paling lemah. Mu jangan kira hak yang paling gagah, mu kena kira hak paling lemah. Hak yang paling lemah. Maksudnya, hak yang belakang mu, hak yang jadi makmum, ada orang hak yang sakit. Ada orang tua. Dah orang tua dah nak diri lama. Mu jangan panjangkan sembahyang. Awal kata kita ingat Quran, goknya baca setengah juzuk satu rakaat. Padahal hak belakang tu hak tua-tua. Pegang tiang kadang-kadang nak bangun. Jangan buat lagu tu. Jadi kita kena tengok. Ambil tahu belaka orang hak belakang kita. Kalau orang gagah-gagah belaka, orang muda-muda belaka, tak ada masalah lah. Kita jangan tengok kepada keadaan kita sekarang ni sihat. Cuba tengok ketika kita sakit. Masa kita sakit, ketika kita sakit boleh tak kita diri lama. Ketika kita sakit, kita jadi makmum. Tu imam baca panjang-panjang. Allah, sudahlah apa-apa baca panjang kan kita gitu kan. Begitu juga kalau ada makmum kita hak yang lemah, hak yang dorok, hak yang ada masalah, jadi kita kena ra'i keadaan makmum. Sebab itulah Rasulullah suruh kepada dia, waqtadi bi adhafihim. Mu kena ikut hak yang paling lemah di kalangan mereka. Mu jadi imam orang ikut mu, tapi mu kena ingat mu kena ikut orang. Tu maksud dia. Mu kena ikut orang hak yang paling lemah di kalangan mu. Sebab itulah dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum linnas." Apabila seorang di kalangan kamu sembahyang bagi manusia, maksudnya dia menjadi imam kepada manusia. Kalau mu jadi imam, mu kena ingat fal yukhaffif, maka hendaklah ringankan sembahyang, jangan berat. Ringankan. Bukan maksud ringan rakaat pertama bahang wal asri, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Bukan. Dia ringankan sembahyang sesuai dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi mu kena ringankan sembahyang. Sebab benda? Fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wa dzal hajah. Kerana dalam makmum tu ada orang lemah, ada orang sakit, dan ada orang yang mempunyai hajat. Maksud benda mempunyai hajat, ada pekerjaan dia terikat dengan pekerjaan. Adalah. Kang tak sama kan manusia ni kan? Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dia semayang seorang diri, panjanglah, nak panjang banyak mana pun dia nak semayang. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, maksudnya, dan ambillah muadzin, tukang bank yang tidak meminta upah daripada azannya. Jadi mu kena ambil, mu kena pilih seorang tukang bank yang mana kena ingat tukang bank saat itu tidak mengambil upah daripada bank dia. Baik. Dia sebenarnya perbincangan berkenaan mengambil upah daripada bank ada perbincangan yang panjang. Cuma kita ringkaskan perbincangan dia. Sepakat ulama mengatakan sebaik-baik tukang bank adalah dia tukang bank lillahi ta'ala. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengambil apa-apa upah. Hak tu hak yang paling baik sekali. Ni sepakat tanpa ada khilaf. Hak ni sepakat tanpa ada khilaf. Yang kedua, sepakat ulama mengatakan tukang bank ke, tok imam ke, orang ngajar ke, orang ngajar Quran ke, orang ngajar fiqh ke, dia boleh mengambil sagu hati daripada Baitul Mal. Dia boleh mengambil sagu hati daripada Baitul Mal. Dan dia boleh mengambil sagu hati daripada harta yang diwakafkan untuk imam, untuk Bilal, untuk orang-orang yang berilmu. Okey, hak tu sepakat ulama. Okey, boleh faham sekali lagi ya? Untuk kita bincang masalah ni biar kita faham molek. Yang pertama sekali, sepakat ulama mengatakan boleh, tidak menjadi masalah. Sepakat ulama mengatakan hak yang paling afdal bagi orang bank, dia saat itu tidak mengambil upah atas bank dia. Kerana bank adalah ibadah. Ibadah manfaat dia kembali kepada dia sendiri. Dia mengharapkan ganjaran tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak paling afdal. Sepakat ulama. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sepakat ulama mengatakan tidak menjadi masalah, boleh, harus benda orang bank, tok imam, ustaz, dia mengambil sagu hati daripada Baitul Mal. Dan dia mengambil sagu hati daripada harta yang diwakafkan untuk golongan tersebut. Kalau dulu ada para alim ulama, para muadzin, para imam mengambil sagu hati daripada Baitul Mal. Ia tidak dinamakan sebagai upah. Okey, dua. Sepakat ulama. Yang ketiganya, apakah hukum mengambil upah
daripada bank. Ulama berselisih kepada dua pandangan. Itu secara ringkas lah, sebenarnya ada beberapa pandangan yang ada lebih daripada dua sebenarnya. Baik, ada sebahagian ulama kata tidak boleh. Tidak boleh ambil upah daripada bank. Bank kejap, orang suruh kita bank. Boleh? 10 ya. Ambil upah boleh 10 ya. 10 ya. 9 ya setengah boleh tak? Okey, boleh lah, kata dia 9 ya setengah boleh lah. Tapi tak sedap mana kan 9 ya setengah. Kalau 10 ya sedap kan? Okey, hak tu ada pandangan yang mengatakan haram dan ada pandangan yang mengatakan harus. Ada dua pandangan. Tu secara ringkas sebenarnya pandangan lebih daripada dua. Cuma meringkaskan perbincangan dia. Pandangan yang mengatakan haram dia bersandarkan kepada hadis ini dan beberapa hadis yang lain. Baik. Dan ada pandangan ulama yang mengatakan harus, tidak menjadi masalah. Hadis ni bukanlah larang haram. Maksudnya larangan dalam hadis ni bukanlah larangan haram. Perintah dalam hadis ni supaya cari tukang bank hak yang tidak mengambil ganjaran adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Jadi bukan perintah wajib. Kalau perintah wajib jelas hukum dia adalah haram. Perintah ni adalah perintah sunat. Ni pandangan mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian mazhab Maliki dan beberapa pandangan ulama-ulama yang lain. Jadi mengikut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menjadi masalah kalau sekiranya seorang tu mengambil upah daripada bank dia. Tidak menjadi masalah. Tapi sebaik-baiknya macam kita kata tadi adalah dia bank kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, apakah alasan pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak menjadi masalah? Kerana dia melihat bahawasanya bank ni adalah suatu benda yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi apabila dia memberi manfaat kepada orang lain, maka hukum dia sama dengan mengajar Al-Quran. Kita mengajar Al-Quran kan, dia memberi manfaat kepada orang lain. Maka mengajar Al-Quran boleh mengambil upah. Dalilnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan dia mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan diri dia kepada Rasulullah untuk dijadikan isteri. Ditawarkan diri dia kepada Rasulullah. Rasulullah pun tengok atas bawah, Rasulullah pun tak mahu. Maksudnya Rasulullah tak mahulah jadikan dia sebagai isteri. Lepas daripada itu ada seorang lelaki di kalangan sahabat Rasulullah kata kalau begitu Rasulullah wikamba lah kalau Rasulullah tak mahu kau. Jadi bila dia tawarkan diri kepada Rasulullah, Rasulullah tengok atas bawah, Rasulullah senyap. Maka orang tu nampak Rasulullah macam tak mahu, maka dia kata wikamba Rasulullah. Lepas tu kata Rasulullah wikamba sedap dengar tu kan. Jadi kata Rasulullah dah ada tak benda untuk jadikan mahar kahwin? Tak ada. Suruh cari, tak ada benda. Hak ada pakaian dia. Dia pakaian dia waktu je. Kalau wik dia nak pakai benda dia. Wik ke jadi kalau jadi mahar kahwin. Kata Rasulullah, mu ingat tak Quran? Okey, dia kata ingat Quran. Kalau begitu kata Rasulullah, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku kahwinkanmu dengan perempuan tersebut dengan apa yang ada bersama dengan engkau daripada Al-Quranul Karim. Maksudnya Quran hak yang ada pada mu saat itu hak yang mu ingat, mu jadikan benda tu sebagai mahar kahwin. Maksud dia jadi mahar kahwin, mu ngajar dia. Ajar dia tu usaha kan? Ajar dia. Jadikan benda tu sebagai mahar kahwin. Tengok ada pertukaran. Baik, kata ulama, tengok tidak menjadi masalah tu kan? Ajar Quran yang mana dengan ajar Quran Rasulullah suruh jadi mahar kahwin bagi perempuan tersebut. Okey. Dalam satu hadis yang lain yang dicerita daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdullah bin Abbas. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang mana ada sekumpulan sahabat Rasulullah bermusafir. Lepas tu disinggah di satu tempat. Yang mana apabila disinggah di satu tempat, tiba-tiba ketua kepada tempat tu kena ketik binatang berbisa. Duk nolong gitu, wah dah sakit kan? Sakit. Lepas tu nak wan dia pun pergi tanya kumpulan sahabat Rasul, ada tak di kalanganmu orang pandai membaca ruqyah? Kata ada. Ada. Seorang pergi. Dia buat syarat. Nak baca ruqyah buat syarat, kalau baik nak sekawang kambing. Tahu tak dia baca benda ruqyah? Dia baca Fatihah je. Baca suratul Fatihah. Lepas dia baca, molek ada baik dia tiup, baik tak sekarang. Boleh kambing. Jadi sekawang kambing. Lepas tu sahabat lain, sudahlah.
mengambil upah di atas baca Quran. Tengok. Maka buat balik ke Madinah. Pakat-pakat orang lain takutlah, takut salah. Pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar Rasulullah, dia ni dia ambil upah di atas baca Quran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya hak yang paling sebenar, hak yang mengambil upah adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quranul Karim. Maksudnya ketika Al-Quranul Karim hak yang mana kita boleh memberi manfaat kepada orang lain dengan usaha kita, maka tidak menjadi masalah kita mengambil upah. Maka dikiaskan juga dengan azan. Yang mana azan kan yang memberi manfaat kepada orang lain. Apabila kita azan, maka orang lain tak dapat tahu masuk waktu sembahyang. Okey, itu di antara hujah pandangan yang mengatakan harus mengambil upah daripada azan. Cuma hak yang terbaik macam kita khabar tadi, jangan sekali-kali mengambil upah. Kalau sekiranya ada juga, maka cara dia lagu ni. Cara dia ni hak yang disebut oleh dalam fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Cara dia adalah kita ambil Tok Bilal tu dia ambil upah di atas waktu dia. Kan nak bank ni kena jaga waktu kan. Kalau kita bukan tukang bank ni, orang komat baru mari duduk masjid depan rumah tak ada masalah. Tapi orang bank kena mari awal. Mari buka lapu dulu. Mari, betul tak gitu? Mari awal kan. Lepas ni dia pula cara tutup lapu pula. Jadi kini ambil upah di atas waktu. Manakala ungkapan bank saat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai. Keluar daripada khilaf ulama. Boleh faham kan? Okey, kita buat kesimpulan sekali lagi. Dan sebab ni benda ni adalah benda yang cukup penting. Perlu kita kena tahu. Jadi kita ulang balik. Sepakat ulama mengatakan hak yang paling afdal kepada muadzin, orang hak yang bang Tok Bilal, bahawa tidak mengambil upah di atas bang dia, di atas azan dia. Sepakat ulama. Yang keduanya, kalau sekiranya sagu hati tersebut, sagu hati datang daripada Baitul Mal ataupun harta yang diwakafkan kepada Tok Bilal, maka tidak menjadi masalah dengan kesepakatan ulama. Baik. Yang kedua, yang ketiganya, hukum mengambil upah atas bank, pekerjaan bank tu, ulama berselisih kepada beberapa pandangan. Secara ringkasnya ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah hukum dia tidak dibolehkan bersandar kepada hadis ini. Sebab dia kata hadis ini suruh cari tukang bank yang tidak mengambil ganjaran adalah suruh yang wajib. Jadi tidak boleh ambil ganjaran. Pandangan yang kedua kata boleh. Sebab yang pertama sekali hadis ini bukanlah suruh wajib, bukan suruh sunat. Okey, yang keduanya adalah di sana ada beberapa hadis yang berkait dengan zikir, yang berkait dengan baca Al-Quranul Karim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin ambil upah. Di antaranya ketika mana seorang lelaki nak nikah dengan seorang perempuan, tak ada benda, Rasul suruh dia ajar perempuan yang ajar perempuan tu Quran, yang mana ajar Quran tu menjadi mahal kahwin bagi perkahwinan keduanya. Begitu juga ada seorang sahabat Rasulullah membaca ruqyah, baca surah Fatihah. Orang yang kena sengak binatang berbisa. Baik, maka dia ambil upah daripada ruqyah tersebut. Daripada ruqyah. Kalau kita japi saat ni itulah. Ambil. Dan ada riwayat yang lain Rasul kata, "Wi aku etek." Rasul kata, "Letaklah aku satu bahagian, aku nak gok satu bahagian daripada kambing itu." Jadi bermakna dibolehkan. Okey, sama juga oleh kerana bank saat itu ia memberi manfaat kepada orang lain, bukan untuk diri dia. Memberi manfaat kepada orang lain, maka boleh dia ambil upah. Tapi kalau ambil sagu hati daripada duit Baitul Mal, ia tidak dinamakan sebagai upah. Bukan dinamakan sebagai rezeki saja, sebagai sagu hati saja. Cuma cara hak yang paling selamatlah, sebagaimana hak yang hamba khabar saat ni ada disebut dalam sebahagian fatwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah, kalau Tok Bilal saat ni tu nak ambil upah di atas waktu dia. Manakala laungan azan saat itu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut jelas keluar daripada khilaf ulama. Jadi jelas hukum dia adalah dibolehkan. Okey. Seterusnya hadis seterusnya, wa an Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa idza hadaratis salatu falyu'adhdhil lakum ahadukum. Al-hadis, maksudnya al-hadis akhrajahu as-sab'ah. Hadis ini panjang lagi dah. Daripada Malik bin Huwairith, daripada Malik bin Huwairith
Juga dia di satu rombongan mari jumpa dengan Rasulullah dah ni. Hak tadi rombongan lain, hak ni rombongan lain. Jadi Malik bin Al-Huwairith dia bersama dengan kaum dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia belajarlah dengan Rasulullah. Dia mendalamilah agama apabila dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia duduk lama dah dengan Rasulullah, Rasul pun tengok macam nak balik dah, lama dah duduk ni, rindu kampung dah, rindu anak bini dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa pesanan. Sebelum daripada balik kampung, ingat balik kampung kena sembahyang. Apabila masuk waktu solat telah masuk, apabila hadir sembahyang, apabila solat telah masuk, serukanlah azan untukmu oleh seorang daripada kamu. Mesti kena ada seorang di kalangan kamu melaungkan azan. Jadi apabila masuk sembahyang, mesti kena ada seorang di kalangan kamu melaungkan azan. Tengok Rasul sungguh. Sebab itulah kata ulama, azan disyariatkan, dituntut kita melaungkan azan. Cuma hukum melaungkan azan ulama berselisih kepada beberapa pandangan. Ada pandangan yang mengatakan fardu kifayah, wajib. Ada pandangan yang mengatakan sunat muakkadah. Jadi apa benda hak yang kita nak kabarnya, dituntut orang hak yang nak sembahyang dia kena bang. Siapa hak yang perlu bang? Seorang di kalangan kamu. Kamu ni siapa? Orang Islam. Sebab itulah kata ulama, syarat orang nak bang mesti orang Islam. Manakala orang hak yang bukan Islam, walaupun dia pandai duduk tepi masjid, dengar seorang orang bang, siapa ke pandai bang? Mengabang sebab suara muzdak, tak boleh. Mesti kena orang Islam juga, sebab kata Rasulullah, wa fal yu'adzil lakum ahadukum, hendaklah seorang di kalangan kamu hak yang menjadi tukang bang. Seorang. Cuma dalam hadis ni umumlah, maksudnya seorang ikutlah siapa-siapa pun. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ketika Abdullah bin Zaid kabar kepada Rasulullah, dia mimpi azan, Rasul suruh ajar kepada Bilal, fa innahu anda minka sauta, sebab Bilal ni suara dia nyaring. Maksudnya comel kita cari tok Bilal saat ni hak yang suara dia nyaring. Sama juga dengan Abi Mahdzurah, Rasul pilih dia jadi tukang bang di Masjidil Haram kerana suara dia sedap. Maka hak yang comelnya kita pilih hak orang suara sedap. Tu di antara hak yang perlu ataupun hak yang dituntut oleh agama kita. Seterusnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughu al-akilu min aklih. Al-hadis rawahu at-Tirmidzi wa dha'afah. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, apabila kamu azan, serukanlah dengan nada yang tertil. Maksudnya kena perlahan. Jangan cepat azan. Macam kan kita kan azan labak, qomat cepat kan? Qomat kita dak belagu-belagu panjang-panjang. Kita Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tapi azan kita lambat kan? Tu maksud dia. Dalam azan kena lambatkan. Apabila kamu iqamah, serukanlah dengan nada yang cepat. Qomat cepat sikit. Lepas tu, dan pisahkanlah di antara azan dan iqamahmu dengan jarak waktu yang lebih kurang sama dengan waktu seorang yang makan hingga selesai daripada makannya. Biar kalau orang makan tu selesai makan di antara azan dengan qomatmu, bukan lepas azan qomat lalu. Maka kata ulama, yang pertama sekali disunatkan orang bang saat ni tu kena lambatkan kalimah-kalimah bang saat ni, bukan cepat. Macam kita dengar orang bang kan, kita ada tengok ada perbezaan di antara bang dengan qomat kan? Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, qomat kena cepat. Maksudnya laju sikit qomat. Yang ketiganya, biar ada jarak di antara bang dengan qomat. Jangan lepas daripada bang qomat lalu. Qada mana? Dalam hadis ni sebut qada kalau orang makan nasi dang. Tapi jangan kira orang makan nasi buah-buah. Ada kok makan nasi buah-buah. Maksudnya makan suti tambalan tumbah makan. Setengah jam tak sudah lagi. Ada kok kan jadi lambat, bergaluh je makan suti-sutinya pilih nasi. Jangan kira hak gitu. Kira hak golik-golik lah. 5 minit habis tak kira makan nasi. Biar jangan kira hak laju sangat. Hak laju sangat dah lapar. Habis kejap je 8 minit licin seminggu setengah. Jangan kira tu, kira hak golik-golik. 5 minit, okey. Jadi jarak di antara
dia azan dengan qomat sekurang-kurangnya 5 minit. Jadi kalau orang hok tengah makan nasi tu, dang dia selesai makan nasi, lepas tu boleh mari masjid apabila dia dengar azan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya seterusnya sehingga ke akhir hadis. Maksudnya hadis ni panjang lagi. Cuma hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi. Cuma hadis ni Imam Tirmizi menilai sebagai hadis dhaif. Dan hadis ni ulama menilai hadis dhaif. Walaupun hadis ni dhaif, tapi kalau kita tengok kepada beberapa riwayat-riwayat yang lain yang pernah diamalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang hak yang dituntut dalam bang lambat sikit, dalam qomat cepat sikit, patut ada perpisahan di antara bang dengan qomat. Seterusnya, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا. Tirmizi telah meriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah menyerukan azan kecuali orang yang ada wudu. Jadi orang yang nak bang saat itu biar ada wudu. Jadi kita ambil wudu dululah sebelum daripada kita bang. Dan kalau dia bang tak ada wudu, Allah lewat dah, biar nanti ambil wudu ke dia, pergi bang dulu lewat dah. Boleh ke tak? Sepakat ulama kata boleh. Sepakat ulama berkata tidak disyaratkan orang bang saat ni itu berwudu. Cuma berwudu hak tu hak yang paling comel. Dan ni hadis ni Rasulullah suruh berwudu. Hadis ni sebenarnya hadis dhaif. Hadis ni adalah hadis dhaif. Baik. Jadi hadis ni tidak bolehlah dijadikan hujah larangan kepada orang yang tidak ada wudu untuk dia bang. Jadi mung tak ada wudu pun boleh mubang, tapi sebaik-baiknya adalah ada wudu. Kerana bang tu kan, dalam bang tu ada zikir kepada Allah. Kan Allahu akbar kan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak suka. Rasulullah sallallahu dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni akrahu zikrallah illa ala tuhrin. Aku tidak suka menyebut Allah Subhanahu taala, berzikir kepada Allah melainkan ketika aku bersuci. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang lepas daripada Rasul kecing, lepas tu Rasul ambil wudu, ada orang tu dia mari jumpa dengan Rasulullah, dadang lagi Rasul nak selesai ambil wudu, dia bagi salam. Rasul tak jawab lagi. Lepas daripada selesai baru Rasul jawab. Rasul kata, aku tak suka menyebut Allah ketika dalam keadaan aku tidak bersuci. Baik, jadi orang bang saat itu kan dia menyebut nama Allah, sebab lebih baik, dia lebih comel, dia ada wudu. Tapi bukanlah bermakna tak sah kalau dia tak ada wudu, bukanlah bermakna hukum dia adalah haram ketika dia tak ada wudu dia bang. Bahkan hukum dia adalah dibolehkan dengan kesepakatan ulama. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kan orang bang ni nak semayang. Nak semayang kan kena ada wudu. Jadi dah mu bang nak semayang, jadi kena ada wudu awal lah. Hak tu hak paling comel untuk mu. Lama kan tak ada wudu nyebang. Lepas bang, lepas tu qomat. Lepas qomat nya semayang lalu wudu pun tak ada ingat sekarang. Jadi ambil wudu dululah sebelum daripada bang. Jadi kesimpulan sekali lagi lah. Kesimpulannya adalah sah orang yang tak ada wudu dia bang. Belang ketuk. Senok perut ngak. Tengah-tengah bang ketuk. Berok tengah bang. Tapi jauh daripada speaker lah ketuk tu. Lama kan bunyi dalam speaker kan. Okey, tengah-tengah bang tu dia ketuk, hukum dia tak ada masalah. Tak salah sikit pun, kerana tidaklah disyaratkan orang bang mesti kena ada wudu. Cuma hak yang paling comel sekali, orang bang mesti ada wudu. Hak tu hak yang paling comel, kerana orang bang lepas daripada bang dia nak semayang. Okey, kita berhenti situ dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu-minggu yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu kita pada malam ni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita bincang pada malam ni. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.